dari segi kerajaan memberi lebih banyak inisiatif untuk pasangan muda dan orang muda untuk memiliki hartanah, dan mungkin dari segi kewangan pihak-pihak akan memberi inisiatif atau lebih lanjutan untuk pembayaran. Saya mengharapkan kerajaan memberikan lebih banyak kemudahan untuk pasangan-pasangan muda dan juga anak-anak muda untuk membeli rumah, especially yang jenis mampu milik lah. Dan saya mengharapkan developer di Malaysia mengurangkan pembangunan rumah yang tinggi dan juga terlalu banyak unit untuk memastikan keselamatan. Wajar tak kita untuk beli rumah pada tahun 2023 ni? It depends, tengok pada komitmen orang. Tapi bagi Haris, takut sebab dengan kadar saham di Malaysia, saham di luar negara, stock market dengan market sekarang ni yang tengah menjunam disebabkan uncertain things, and also sekarang kos harga hidup yang makin meninggi dan banyak juga barang-barang yang makin naik sekarang ni. Jadi bagi Haris, tak berapa wajar lah untuk kita beli rumah. Walaupun rumah tu satu aset, tetapi kita kena ingat semua aset ada naik. Baik, untuk tahun 2023 ini pasti ramai yang sedang merancang untuk barangkali memiliki hartanah sendiri atau barangkali untuk mengembangkan lagi aset mereka ada, barangkali untuk juga melupuskan hartanah yang ada yang telah pun menjadi milik mereka begitu lama. Jadi bagaimana sebenarnya arah tuju hartanah 2023? Secara maya pagi ini kita berbicara dengan Tuan Muhammad Ridwan Ros Abdullah yang merupakan pensyarakanan Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Selamat pagi Encik Muhammad. Ya, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Bagaimana keadaannya di UUM pagi ini, Tuan? Cuaca baik dan insyaAllah sila datang ke Kedah lah. Ya, ke UUM. Ya. Menjadi tetamu kami. Ya. InsyaAllah. Baik-baik. Encik Ridwan, ialah untuk 2023 ini banyak yang menanam azam untuk barangkali lebih sistematik ataupun lebih efisien dalam pengurusan hartanah mereka. Tapi muncul juga tidak dapat dinafikan, timbul kerisauan tentang pasaran hartanah yang barangkali lebih mencabar. Sebelum ini, pandangan ataupun persepsi Tuan sendiri untuk tahun 2023 ini dari aspek real estate ataupun hartanah ini. Bagaimana pandangan Tuan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zaliha. Dia boleh kita rujuk kepada beberapa siri kitaran ekonomi sebelum ini, contohnya pada tahun 2008, 2009 dan kini pula diunjurkan beberapa penyelidikan mengatakan bahawa pada tahun 2023 ekonomi dunia dan ekonomi Malaysia bertumbuh dengan perlahan. Ada juga ahli ekonomi yang membuat unjuran pertumbuhan ekonomi dunia negatif ataupun dalam bahasa paling mudahnya Malaysia lah. Dan ya, kalau kita tengok trend ataupun arah aliran industri hartanah, dia agak berkait rapat dengan pertumbuhan KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2008-2009, transaksi yang dilaporkan oleh NAPIK ataupun JPTH menunjukkan pertumbuhan yang negatif daripada suku ke suku. Dan tapi untuk tempoh 2021 dan 2022 agak menunjukkan trend positif. Jadi mungkin bukanlah mengatakan bahawa pasaran harta tanah itu terpengaruh dengan unjuran ekonomi dunia, tetapi ada juga pasaran subsektor di dalam harta tanah itu menunjukkan sedikit peningkatan, contohnya dalam kediaman sendiri. Dan begitu juga dengan pertumbuhan yang agak baik bagi sektor peruncitan ataupun sektor dikenali sebagai retail
disebabkan selepas COVID itu ramai isi rumah ataupun individu telah mula keluar dan membuat pembelian dan pergi berjalan di pasaraya ataupun gedung-gedung. Jadi kalau kita lihat kepada segmen yang diberikan oleh RTM sebentar tadi, jadi itu ada benarnya, ada asas dia. Jadi maksudnya kita memberi peluang kepada pelaburan sebenarnya disebabkan kita patut memberi kredit kepada pemaju yang telah membuat perumahan dalam ketika COVID dan mungkin siap dalam tempoh sekarang dan memang mencabar untuk mereka membuat jualan ataupun membuat pemasaran, tetapi seperti yang awal tadi mengatakan bahawa kerajaan perlu memberi bantuan, contohnya di segi deposit ataupun pembelian pertama. Jadi kempen seperti home ownership campaign ataupun kempen pemilikan rumah itu mungkin agak baik kalau boleh diteruskan lah. Jadi bukan setakat membantu pasangan muda ataupun yang keluarga yang bersaiz kecil, tetapi juga pada masa yang sama dapat membantu di sebelah pemaju, maksudnya supply side lah. Encik Muhammad Ridwan, juga yang dikatakan oleh pihak pemaju perumahan pada setengah tahun 2022 ini harta tanah meningkat lebih 17%. Dan bagaimana ini sebenarnya walaupun kenaikan harga tanah ini, kadar kenaikan OPR, tapi tetap banyak juga permohonan pinjaman harta tanah ini masuk kepada pihak bank. Bagaimana boleh ditafsirkan keadaan ini, Encik Muhammad? Ya, kita ada beberapa dasar yang memberikan dipanggil sentimen kepada pembeli. Kalau di sebelah penawaran tu kita merujuk kepada kempen yang mana kerajaan telah memberikan sokongan, contohnya duty system ataupun pembelian pertama oleh keluarga kecil dan begitu juga dengan beberapa insentif lain yang diberikan oleh pemaju. Tetapi dia berbalik kepada pembeli itu sendirilah, kemampuan membeli dan juga di segi keyakinan kita kepada dasar kerajaan yang mana pada ketika ini kita mengharapkan dasar yang konsisten bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan juga pada masa yang sama pengumuman pada belanjawan yang lepas contohnya memberi potongan 2% kepada asas cukai kepada isi rumah ataupun individu sebenarnya memberikan impak yang positif juga lah kepada perbelanjaan pengguna. Jadi maksudnya isi rumah ataupun individu boleh membuat lebihan perbelanjaan dan kita di Malaysia sebenarnya dipenuhi pemilikan aset yang seperti kediaman ataupun aset tetap seperti rumah lah. Jadi sebab itu kalau kita lihat unjuk pergerakan OPR ataupun kadar bunga yang diperkenalkan laksanakan oleh Bank Negara. Jadi pada awal 2021 itu menunjukkan bahawa OPR lebih kurang dalam 1.75. Cuma awal tahun 2002 menunjukkan peningkatan. Jadi sebab itu mungkin Cik Zaliha nampak ada trend kenaikan dari segi transaksi terutamanya pada pertengahan 2022 itu. Jadi itulah sebab asas dia ialah sektor harta tanah itu sendiri dipandu oleh kadar bunga ataupun dipengaruhi oleh kadar bunga, dan yang keduanya ialah keyakinan pembeli itu sendiri disebabkan mereka ingin memiliki aset, dan begitu juga dengan keperluan perumahan.
terutamanya di bandar-bandar besar lah, maksud seperti di Lembah Kelang. Yang mana sebab kalau kita lihat laporan daripada Jabatan Perangkat Malaysia yang mana menunjukkan bahawa urbanisasi dan migrasi ke Lembah Kelang agak tinggi, dan sekarang ini lebih kurang dalam, kalau di negeri Selangor lebih kurang dalam 6 juta dan di Kuala Lumpur itu sendiri pun dah 2 juta. Jadi hampir 8 juta penduduk di Lembah Kelang pada ketika ini. Itu belum lagi dipengaruhi oleh beberapa bandar baru yang telah wujud seperti yang berdekatan lah di Negeri Sembilan, di Melaka, yang saling membantu untuk mewujudkan satu pertumbuhan yang agak baiklah bagi sektor harta tanah. Encik Ridwan, bagaimana pula usaha barangkali insentif yang boleh diberikan lagi oleh pihak kerajaan untuk membangunkan semula projek-projek yang terbengkalai? Barangkali ini juga dapat barangkali menanggung kos harta tanah yang agak tinggi. Ini sebenarnya isu yang agak sebenarnya mencabar bagi kerajaan dan juga kepada pembeli yang telah berhadapan dengan isu ini lah. Disebabkan banyak sebab yang menyebabkan kenapa tidak siap mengikut masa dan sebagainya. Dan pada satu pihak, maksudnya daripada pihak kerajaan sendiri, memang pembeli mengharapkan bantuan sebenarnya daripada kerajaan supaya beberapa isu boleh diselesaikan, dan juga bantuan di segi menyegerakan rumah yang terbengkalai, dan begitu juga supaya pembeli mendapat akses kepada rumah mereka. Dan ini sebenarnya peranan institusi sangat penting lah, dan kita sebenarnya mengharapkan ada istilah yang saya selalu gunakan, ada sinergi lah di antara pemaju kerajaan negeri dan begitu juga dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Disebabkan bila berlaku projek yang terbengkalai, sebenarnya itu akan mendatangkan kita panggil tidak produktif kepada negara. Jadi sebaiknya kita mencadangkanlah selepas ini pemaju lebih bertanggungjawab, dan juga begitu juga dengan kerajaan. Mungkin ada aturan yang lebih baik untuk melindungi pembeli, dan sebenarnya bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga, supaya sektor ini akan menjadi lebih produktif, terutamanya bagi rumah yang terbengkalai. Baik. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Sebenarnya banyak lagi kita ingin tanyakan rising cost material dan sebagainya. Tapi barangkali kita sambung juga untuk perbincangan pada sesi lain kali. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sempat kita bicarakan bersama Tuan Muhammad Ridwan Abdullah, pensyarah kanan dari Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Selepas ini juga lebih banyak informasi yang kami ingin kongsikan dengan anda bersama tamu pakar di studio.